Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadil khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam syurga Firdaus. Sebagaimana Allah himpun kita pada pagi ini, walaupun bersusah payah, kita tetap nak duduk dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi buat muqaddimah surah Al-Mulk. Ya. Muqaddimah surah Al-Mulk. Kita tengok ayat 14. Dalam surah Al-Mulk ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Baik. Allah kata dalam ayat ni, ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah kamu mengetahui Tuhan yang menjadikan percakapan kamu itu sir ataupun jahar. Sambung kita pada minggu sebelum tu, kan, orang Yahudi kata kalau nak maki geng-geng Nabi Muhammad ni, jangan maki kuat-kuat, maki slow-slow. Kan ingat balik tu. Maka sambung ayat tu, Allah kata apa dia? Yang bagi cakap kuat, yang bagi cakap slow ni siapa yang buat? Siapa yang buat? Yang manusia tu boleh bercakap kuat, yang manusia tu boleh bercakap slow ni siapa yang buat? Maka hakikatnya Allah yang buat. Maka cakap kuat pun Allah dengar, cakap slow pun Allah dengar. Allah dia maha pendengar, kerana dia bersifat dengan sifat pendengar. Nanti kita akan mengaji dalam sifat 20 akan ada sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Benar tak? Sama, mendengar. Mendengar macam mana ni? Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan sifat pendengar, baru dia boleh dengar. Macam saya cakap ni, tuan-tuan dengar tak? Dengar dengan apa? Dengan telinga, kan? Oh, kita bercakap ni, saya bercakap ni, tuan-tuan dengar. Dengarlah kita ni. Oleh kerana kita ada sifat pendengar, kita dengar. Dia kena ada sifat pendengar dulu bahawa boleh dengar. Baik, kita ni yang saya bercakap ni,
Ustaz cakap dengar tak? Dengar dengan apa? Dengan telinga orang kata. Kan? Baik. Orang pekak ada tak telinga? Pasal apa tak dengar? Kata dengar dengan telinga. Kan? Orang pekak ada tak telinga? Tak dengar. Tak. Kita dengar dengan alat. Ni, kita dengar ni, Allah masukkan satu alat ke pantat telinga kita dalam rasa alat itu tak dengar walaupun ada telinga. Jadi kita dengar bukan dengan telinga, ni telinga. Kita dengan alat pendengar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia ada sifat pendengar, baru dia boleh dengar. Tuhan kita dia dengar dengan apa? Dengan alat yang macam mana kita dengar tu? Tak. Dengarnya Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan mengaji sampailah dalam kitab ni kita akan ada. Dengarnya Allah Subhanahu Wa Taala setiap benda yang ada. Ni cuba kalau ni. Kalau apa kita bila kalau oren kan. Oren jangan, merah lah. Kalau merah lah kita kata, kan? Kita boleh mendengar tak kalau ni? Boleh melihat sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala sifat pendengar dia boleh dengar kalau ni. Batu tu kita boleh dengar ke boleh melihat? Boleh dengar sahaja, sama saja kita, tidak basar. Allah Subhanahu Wa Taala sifat sama dia boleh mendengar batu dan boleh melihat. Oh, tu dia. Yang kata Tuhan kita, kalau kita kenal Tuhan, takut nak buat maksiat. Kenapa dia? Kalau ni pun Allah dengar, boleh melihat, boleh mendengar, apatah lagi benda yang ada niat tak elok, niat nak maksiat, niat nak buat jahat kat orang, lagi Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Ni dalam ayat tu dia kata. Begitu. Ni kita mengaji sifat 20 duk kaji tentang sifat-sifat Tuhan. Ya, you tengok Tuhan dia. Tuhan kita ni dia ada setengah dalam kitab dia terjemah sama artinya dengar. Basar artinya melihat. Salah. Kan? Kalam artinya berkata-kata. Salah. Dari segi tafsirnya salah. Kan? Dari segi tulisan makna macam tu tak apa lah. Dia tengok kalam artinya dalam kitab, setengah-tengah kitab lah kalau tuan-tuan dah mengaji, kalam artinya berkata-kata. Betul tak kan? Belum berkata-kata, cakap. Kalau tidak ada sifat perkata, macam mana dia nak boleh cakap? Jadi kalam itu dengan maksud perkata. Dalam kitab kita ni perkata. Daripada ada sifat perkata inilah Allah Subhanahu Wa Taala boleh berkata-kata. Sifat kalam payah. Sebab tu dia panggil ilmu kalam. Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika di bukit Tur Sina. Kan? Berkata-kata. Berkata macam mana tu? Bercakap macam mana? Kena pada suara ke? Yang Nabi Musa dengar tu suara. Kalau kena pada suara, makhluk. Suara ni makhluk. Suara kita ni kena bertumpang pada udara. Yang saya bercakap tuan-tuan dengar ni, suara ni ada udara masuk ke dalam telinga kita. Dia tumpang pada udara. Kalau kata-kata Tuhan itu, kalam Allah itu kena pada udara, makhluk. Kemudian kalam-kalam ni, kalau Nabi Musa ni berkata-kata dengan Tuhan macam mana? Bercakap dengan Tuhan macam mana? Depan ke belakang? Depan makhluk, belakang makhluk, atas arah, kiri kanan depan belakang atas bawah ni makhluk. Berkata macam mana? Cakap macam mana? Hurai betul-betul ustaz, kami bengong ni. Ayah tuan-tuan, nanti kita akan jumpa sana sulu-sulu kita mengaji. Oh, dah syakemah. Kan? Ni tahu cerita kisah Nabi Musa saja, tak pahlah berdoa. Begitu. Baik, tengok ayat dalam ayat ni. Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah kamu mengetahui wahai manusia, siapa yang menjadikan percakapan kamu itu sir ataupun jahat? Nak kena tengok jam, nanti terlebih bro. Masih cakap 3 jam. Baik, habis itu. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Tuhan yang kasih sayang kepada hamba-Nya, lagi amat mengetahui dengan percakapan dan perbuatan manusia. Allah kata apa dia? Bukan sekadar dengar, cakap apa pun Allah faham.
Kita duduk kat sini cakap bahasa Melayu je lah, bahasa lain kita tak faham lah. Nak beritahu bahawa Allah ni dia punya faham tu, kita pergi kat negara-negara Tanzania, negara orang yang hitam-hitam cakap macam burung tuan-tuan. Dia tengok dalam National Geographic ni, dia ambil gambar ni, masuk dalam hutan-hutan, geng-geng hak yang pakai cawak saja ni, cakap bahasa kuru macam burung, tapi dia faham bahasa sama-sama dia. Tuan-tuan, kita pun tengok, apa dia faham, dia cakap bunyi macam burung, guru angguk, guru pergi ambil barang. Faham. Tuan-tuan, siapa yang buat percakapan ni, ilham bagi kepada dia? Allah Subhanahu wa taala. Tengok, Masya Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Allah kata Tuhan yang menjadikan bumi ini hina, tunduk. Bumi ini aku bagi jadi bumi ini tunduk dan hina bagi kepada manusia. Itu maksud dia wal ard. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Allah kata, wahai manusia, ingat, ni bumi yang kamu pijak ni, aku bagi bumi ni, aku perintah, wahai bumi, kamu kena ikut kehendak manusia. Wahai bumi, engkau hina kepada manusia, kamu kena ikut turut kehendak manusia. Manusia teringin nak buat apa, kamu kena ikut turut dia. Ni Allah perintah kepada bumi yang kita duk pijak, kita rasa tak ada apa pun bumi ni. Rupanya Allah perintah kepada bumi ni dalam ayat ni, allazi ja'ala lakumul arda zalula. Wahai bumi, aku jadi kamu hina bagi kepada manusia. Hina lagu mana? Kita buat apa saja, tanam musangking, tumbuh musangking. Dia takkan bumi ni tu degil, aku nak tumbuh nangka lah bagi kepada manusia, bagi manusia bengong kan? Tak, ikut kehendak manusia. Dengan bumi, dengan tanah ni, manusia nak buat apa saja. Buat batu bata untuk jadi rumah, tanam jagung, tumbuh jagung, tanam kacang, tumbuh kacang. Bumi ni ikut turut kehendak manusia. Bukan kepandaian kamu, aku pandai lah tanah ni aku pandai tanam kacang ni jadi elok baja ni. Tak, Allah kata, kerana aku izin, sudah aku perintah kepada bumi, suruh ikut kehendak manusia. Tetapi Allah kata pada, ingat, kalau manusia tidak ikut perintah Allah, bumi ni akan himpit manusia itu sehingga berselisih tulang rusuk. Kenapa? Kerana bumi yang begitu hebat pun dia ikut turut perintah Allah. Manusia yang kerdil, yang tidak ada apa, kalau tak mau ikut perintah Allah, jaga-jaga bumi ni yang makan tuan balik. Tu Allah bagi ingat tu pada kita. Famshu fi manakibiha. Kemudian maka berjalanlah kamu pada pihak seluruh bumi ini. Pergi berjalan, Allah kata, wa kulu mir rizqih, dan makanlah apa yang aku rezekikan ke atas muka bumi ini, makan. Pergi berjalan, pergi melancong, maksudnya famshu fi manakibiha. Wahai manusia, pergi melancong. Jangan duduk kat section ni, taman ni saja. Pergi tengok kat Kelantan, apa makanan dia, tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pergi Korea, tengok macam mana kedudukan masyarakat di sana. Pergi tempat-tempat yang ada gunung Everest dan sebagainya, tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada dalam negeri kita. Maka apabila kita berjalan macam ni, kita nampak kebesaran Allah. Pergi Qatar, tengok Piala Dunia. Lagu mana? Contohnya, tengok suasana sana, Masya Allah, tak ada di negeri kami. Tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh pergi berjalan. Kemudian makanlah, wa kulu min rizqi, makanlah apa yang aku rezekikan kepada kamu, wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, kamu berjalan macam mana pun, akhirnya kamu kena balik kat kampung kamu, kat taman ni lah, pendustrian 7 ni. Betul tak? Taman 7 ni. Berjalanlah sampai negeri mana, Qatar ke mana, akhirnya kamu balik juga. Berjalanlah macam mana pun, akhirnya kamu mati, kena balik ke aku juga, Allah kata. Apabila balik, kamu semua nak berhimpun balik, wa ilaihin nusyur, kamu semua jangan lupa, satu hari nanti kamu akan balik menghadap aku, Allah kata.
Apabila kamu balik menghadap aku nak tanya, kamu berjalan buat balik bekal apa? Di atas dunia dulu, apa amalan yang kamu bawa balik kepada aku? Aku nak tengok yang tu. Aku tak mau kamu cerita kepada aku, Allah kata, kamu bini sampai 9 orang, kamu kereta banyak, kamu rumah besar. Aku tak mau. Aku nak tengok apa amalan kebaikan yang kamu buat. Faman ya'mal misqala zarratil khairan yarah. Sebesar zarah yang kamu buat kebaikan, aku akan balas dengan balas syurga. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Ingat, sebesar zarah kejahatan maksiat yang kamu buat, walaupun sebesar sayap nyamuk kejahatan, ingat, aku akan sentuh juga api neraka kepada kamu. Allah kata dalam ayat tu. Habis, aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardh fa iza hiya tamur. Wallahu a'lam.